Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum 1 Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersuap dalam forum pada hari yang ceria ini. Saya, Nur Asma Husna binti Ibrahim, akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik lagi ayu ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar tema tokoh pra-merdeka dan juga pasca merdeka, iaitu Nik Safiah Karim dan juga Abdullah Munshi. Nik Safiah Karim dan Abdullah Munshi ini sangat terkenal sebagai tokoh bahasa. Kita mengenali mereka dengan sikap mereka yang sanggup berjuang apa sahaja hanya untuk memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, sidang hadirin. Sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan ahli panel kita pada hari ini. Saudari Nur Ain binti Abdul Kadir yang merupakan ahli panel kita pada hari ini. Cantik sungguh saudari. Saudari, apa khabar? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Usai salam perkenalan daripada ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu peranan dan juga pemikiran tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel kita, iaitu Saudari Ain. Saudari Ain, mohon saudari memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang tokoh bahasa pada zaman pra-merdeka, iaitu Abdullah Munshi, dari aspek latar belakang untuk kita mengenali beliau dengan lebih mendalam lagi, dan juga faktor tokoh ini menjadi seorang pelopor sastera moden. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada pengerusi Asma Husna. Saya akan bercerita tentang biodata Abdullah Munshi. Abdullah Munshi atau nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1796 di Kampung Pali, Melaka. Beliau merupakan anak bongsu dari 4 orang adik-beradik dan telah kematian ketiga-tiga abangnya sejak kecil lagi. Ayahnya berketurunan Arab Yaman, manakala ibunya Salamah berketurunan dari India. Sejak dari kecil, dia telah diajar mengaji Al-Quran dan tulisan Jawi serta tata bahasa Melayu oleh bapanya. Beliau juga turut belajar bahasa Tamil, Hindi dan juga bahasa Inggeris. Abdullah Munshi juga pernah bertugas sebagai jurutulis kepada Sir Stamford Raffles. Beliau juga pernah membantu Frederick Thompson dan
Mill menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu. Beliau menjadi guru bahasa Melayu kepada askar Inggeris keturunan India dan memangku jawatan pengetua di Anglo-Chinese College. Ketika Perdana Thomson pulang bercuti di England, Abdullah Mushi meninggal dunia pada usia 58 tahun di Jeddah pada tahun 1854 ketika dalam perjalanan ke Mekah. Kejayaan Abdullah Mushi sebagai pelopor sastera moden disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Pertama, berkaitan dengan kuasa Barat mulai bertapak di tanah Melayu. Penjajahan Barat oleh Inggeris ke atas tanah Melayu telah menyebabkan kuasa golongan feudal mulai merosot. Pada ketika proses transisi inilah Abdullah Mushi tampil sebagai penulis yang membawa perubahan. Ini dapat dibuktikan melalui karya-karya yang dihasilkan beliau, seperti kisah pelayaran Abdullah pada tahun 1838 yang menceritakan pengalaman yang dilalui oleh beliau semasa mengikuti rombongan penjajah Inggeris ke negeri-negeri pantai timur. Kedua, berasaskan faktor arus modernisasi yang dibawa oleh penjajah Barat. Kehadiran alat cetak yang dibawa bersama arus modernisasi Barat telah memungkinkan karya-karya yang ditulis oleh Abdullah Mushi dicetak dan diterbitkan. Beliau merupakan pengarang Melayu pertama yang karyanya dicetak. Antara karyanya yang terawal dicetak ialah kisah pelayaran Abdullah pada tahun 1838. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel. Saudari Ain berhubung biodata serta faktor-faktor yang menjadikan Abdullah Mushi sebagai pelopor sastera moden tadi. Sungguh menarik latar belakang hidup Abdullah Mushi. Kedua orang tuanya bukan dari bangsa Melayu tetapi masing-masing berasal dari keturunan Arab dan India. Namun, walaupun bukan dari bangsa Melayu tulen, semangatnya untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sungguh tinggi. Daripada penjelasan tadi juga, kita mendapat tahu faktor-faktor beliau menjadi pelopor sastera moden adalah disebabkan oleh orang Barat. Baiklah, soalan saya yang seterusnya buat ahli panel kita yang cantik dan bergaya, iaitu saudari Ain. Saudari, mungkin saudari boleh menceritakan sedikit sebanyak tentang sikap dan pemikiran tokoh Abdullah Mushi terhadap orang Melayu sehingga beliau mengkritik dalam karyanya. Terima kasih atas soalan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Mushi juga mengadunkan sikap dan pemikirannya terhadap golongan feudal. Abdullah Mushi menunjukkan sikap benci dan menganggap budaya raja-raja Melayu sebagai kolot. Beliau menganggap raja-raja Melayu zalim kerana kehendak mereka tidak boleh dihalang atau dilarang jika tidak buruk padanya. Sikap dan pemikirannya yang bercikang golongan jelas melalui gambaran betapa hodoh dan bodohnya raja-raja Melayu dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah Mushi, seperti gambaran tentang Sultan Husin yang dikatakan gemuk dan kuat makan. Maafkan saya kerana berkata sedemikian, tetapi itulah yang tertulis dalam karya Abdullah Mushi ini. Aspek kepercayaan orang Melayu turut menjadi sikap dan pemikiran Abdullah Mushi dalam karya beliau. Abdullah Mushi tidak bersetuju dengan kepercayaan orang Melayu yang terlalu percaya kepada perkara yang
tahyul. Beliau beranggapan perkara itu karut dan sewajarnya tidak diikuti. Ini adalah kerana kepercayaan itu akan menjadi halangan untuk kemajuan bangsa Melayu. Ini dapat dilihat penentangannya terhadap adat menjual anak seperti yang dinyatakan dalam Hikayat Abdullah. Sidang hadirin. Terima kasih saudari ahli panel, saudari Ain. Benar kata saudari Ain tadi. Sehingga kini kita juga dapat melihat kepercayaan orang Melayu yang semakin karut sehingga menyebabkan perpecahan kaum berlaku. Hal ini juga turut menyebabkan kemunduran dalam bangsa Melayu. Oleh itu, sidang hadirin yang sekalian, kita perlulah meninggalkan kepercayaan karut ini, terutama buat hadirin yang beragama Islam ini demi memajukan bangsa Melayu sendiri. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel, saudari Ain, untuk berkongsi pendapat tentang minat tokoh ini dengan bahasa Melayu dalam penulisannya serta cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Dalam penulisan Abdullah Mushi membawa sikap dan pemikiran yang menjadi gagasan utama dalam karya-karyanya. Pertama, sikap dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu. Abdullah Mushi begitu berminat untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu jelas apabila beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu perlu dipelajari oleh orang Melayu. Kenyataan ini dapat dijelaskan berdasarkan pendiriannya terhadap bahasa Melayu seperti yang ditulis oleh beliau dalam karya Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1838. Di antara lainnya, beliau menyatakan rasa kesalnya terhadap orang-orang Melayu yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel, saudari Ain, berhubung peranan dengan sikap dan pemikiran Abdullah Munsyi dalam penulisannya. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel tadi. Untuk memartabatkan bahasa Melayu, kita harus mengambil berat tentang bahasa Melayu. Barulah bahasa Melayu akan terus kekal tanpa perlu bimbang akan pengaruh bahasa asing yang lain. Baiklah, soalan saya yang seterusnya buat ahli panel kita yang cantik dan bergaya, iaitu saudari Ain. Saudari, mengapakah agaknya Abdullah Munsyi memberikan keutamaan terhadap ilmu lain? Soalan yang amat menarik. Saya akan terang satu persatu. Abdullah Munsyi memberi keutamaan terhadap ilmu-ilmu lain. Ini diterjemahkan melalui kesedaran beliau terhadap betapa mundur dan ceteknya pemikiran bangsanya telah mempengaruhi sikap dan pemikirannya terhadap ilmu-ilmu lain yang dibawa masuk oleh orang-orang barat. Situasi yang itulah yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu-ilmu baharu yang dibawa masuk oleh orang-orang barat. Dalam Hikayat Abdullah dinyatakan beliau belajar ilmu bumi seperti bentuk bumi, gerhana dan ilmu kira-kira. Sikap dan pemikirannya terhadap orang Melayu yang mengabaikan bahasa Melayu. Abdullah Munsyi yang jelasnya bukan orang Melayu tulen, maka tidak heranlah dia dengan begitu berani mengkritik orang-orang Melayu. Sikap dan pemikirannya terhadap orang Melayu jelas apabila dia tidak bersetuju dengan pandangan dan sikap orang Melayu yang mengabaikan bahasa Melayu seperti yang dinyatakan dalam Hikayat Abdullah yang betapa bodohnya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa sendiri. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli panel, saudari Ain. Benar kata saudari Ain tadi. Ramai bangsa Melayu yang tidak mahu mempelajari
dan berbahasa Melayu. Mereka juga berpendapat bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang kuno. Jadi sangat wajarlah Abdullah Munshi ini mengkritik bangsa Melayu yang mengabaikan bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Melayu. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir bicara tentang Abdullah Munshi yang bukan orang Melayu tulen sanggup mengkritik orang Melayu demi memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel, Saudari Ain, tentang faktor kejayaan Abdullah Munshi. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih atas soalan tersebut. Faktor pergaulan dengan orang-orang barat turut memainkan peranan dalam kejayaan Abdullah Munshi. Hubungan beliau dengan orang-orang barat sama ada ketika beliau bekerja ataupun menjadi guru bahasa Melayu telah memperluaskan pemikirannya selari dengan modernisasi yang dibawa oleh orang-orang barat. Beliau pernah menjadi juru tulis kepada Sir Stamford Raffles dan pernah bekerja dengan Frederick Thompson yang merupakan pengetua Anglo-Chinese College. Terima kasih kepada ahli panel, Saudari Ain yang telah mengupas faktor kejayaan tokoh bahasa Melayu pada zaman pramerdeka iaitu Abdullah Munshi. Maka dengan itu, kita sebagai bangsa Melayu yang tulen hendaklah menyambungkan kejayaan ini. Baiklah, soalan yang seterusnya pula adalah tokoh pasca merdeka iaitu Nik Safiah Karim. Saya mulakan dengan ahli panel pertama iaitu Saudari Ain untuk membicarakan tentang biodata beliau dan sedikit sebanyak perjalanan tokoh ini dalam bidang akademik. Terima kasih kepada saudari pengarusi Asma Husna yang menanyakan soalan berikut. Saya pasti semua orang kenal tokoh bahasa yang tersohor iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjadi idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Namun selain perjuangan linguistik ini, beliau juga gigih memperjuangkan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanah air. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim yang dilahirkan pada 17 Disember pada tahun 1939 di Kampung Banggol, Kota Baharu, Kelantan. Dalam bidang akademik, beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baharu. Sekarang merupakan Sekolah Rendah Zainab. Beliau kemudian telah melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu, Jalan Damansara, Kuala Lumpur dan kini dikenali Kolej Tunku Kursia, Seremban. Setelah itu, beliau telah belajar di State Francis Institution, Melaka sehingga lulus Higher School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau memperolehi ijazah sarjana muda sastera dengan kepujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Seterusnya, pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University, USA. Kerjaya akademik pula telah bermula dengan pelantikan beliau tutor di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada tahun 1963.
Sepanjang kerjaya beliau telah berjawatan pensyarah, Profesor Madya dan dilantik Profesor Pengajian Melayu. Terima kasih buat saudari Ain yang panjang lebar mengulas tentang biodata dan kisah ringkas hidup tokoh ini sehingga boleh berjaya seperti sekarang. Di sini kita dapat melihat bahawa Nik Safiah Karim ini seorang yang sangat bijak dan juga seorang yang suka memperoleh ilmu tidak kira di mana-mana. Izinkan saya ajukan soalan yang seterusnya buat panel kita, iaitu saudari Ain. Saudari, mungkin saudari boleh menjelaskan tentang sumbangan tokoh Nik Safiah Karim ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih kerana telah menjemput saya dalam perbincangan forum pada hari ini. Di sini beliau terus menabur berbakti dalam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air tetapi juga di seluruh dunia. Ini dilihat dari pelantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan Ahli Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM yang mewakili Malaysia di Pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABBIM. Selain itu, beliau merupakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau pakar wujud bahasa yang sering dijemput. Terima kasih saudari Ain. Sungguh banyak sumbangannya dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke seluruh dunia, bukan sahaja di negara Malaysia, malah seluruh dunia ya. Beliau seorang yang sungguh hebat dan wajar dikagumi oleh semua generasi. Baiklah, soalan yang terakhir buat saudari Ain. Jadi, apakah antara kejayaan Nik Safiah Karim dalam penulisannya? Terima kasih kepada pengerusi Saudari Asma Husna yang petah berbicara. Tambahan pula, setelah beliau bersara, Universiti Melayu memberi penghormatan melalui penggantikan beliau sebagai Profesor Emeritus pada 2002. Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita dan pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Sejak kebelakangan ini, beliau telah berganding bahu bersama Dr. Rokiah Talib dalam penulisan biografi wanita tanah air. Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita dan pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Sejak kebelakangan ini, beliau telah berganding bahu bersama Dr. Rokiah Talib dalam penulisan biografi wanita tanah air. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengenai sumbangan wanita. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan majalah mengenai isu bahasa. Antara buku yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain, Bahasa Malaysia, Sintaks, beberapa persoalan sosial-linguistik, Bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academic and Professional. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada saudari atas penerangan yang cukup jelas. Sebagai penghujung bicara,
Saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin sekalian. Bahasa jiwa bangsa. Rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayuh lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ke tahtanya. Membujur lalu melintang patah. Sekali mara, pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Terima kasih sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam, serta terima kasih juga kerana sudi hadir pada hari ini. Demikian tadi rumusan forum kita daripada ahli panel tentang peranan dan pemikiran tokoh Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Harapan saya semoga forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir dalam majlis ilmu pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri forum ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, para jemputan dan hadirin yang dihormati sekalian. Tajuk ceramah yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah peranan tokoh bahasa Abdullah Abdul Kadir Mushi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, Abdullah Abdul Kadir Mushi, lebih dikenali sebagai Abdullah Mushi, ialah seorang penulis kelahiran Melaka. Beliau disegani sebagai antara pelopor dalam bidang pensuratan bahasa Melayu secara amnya, khususnya dalam penerapan kewartawanan dalam penulisan bahasa Melayu semasa lalu, mengubah pendekatan penulisan dalam bahasa Melayu secara ketara. Hal ini menyumbang kepada jolokan sebagai bapa sastera Melayu moden. Beliau diberikan gelaran Mushi atas kebijaksanaannya ini. Gelaran bahasa Parsi ini bermaksud pendidik atau guru. Abdullah lahir pada Ogos tahun 1766 di Kampung Pali, Melaka, Belanda. Dalam penulisannya, Abdullah Mushi membawa sikap dan pemikiran yang menjadi gagasan utama dalam karya-karyanya. Pertama, sikap dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu. Abdullah Mushi begitu berminat untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu, dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu jelas apabila beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu perlu dipelajari oleh orang Melayu. Kenyataan ini dapat dijelaskan berdasarkan pendiriannya terhadap bahasa Melayu seperti yang ditulis oleh beliau dalam karyanya Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1838. Yang antara lainnya, beliau menyatakan rasa kesalnya terhadap orang-orang Melayu yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji serta syukur kehadrat Tuhan yang Maha Kuasa kerana berkatnya kita dapat berkumpul di sini.
Di pagi yang sangat cerah ini, akhirnya kita semua boleh berkumpul bersama dalam keadaan yang sihat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertajuk Pemikiran Tokoh Abdullah Munshi dalam penulisannya. Dalam penulisannya, Abdullah Munshi membawa sikap dan gaya pemikiran yang menjadi gagasan utama dalam karya-karyanya. Pertama, sikap dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu. Abdullah Munshi begitu minat untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu, dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu terlalu jelas apabila beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu perlu dipelajari oleh orang Melayu. Kenyataan ini dapat dijelaskan berdasarkan pendiriannya terhadap bahasa Melayu seperti yang ditulis oleh beliau dalam karyanya, iaitu dalam Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1838, yang antara lainnya beliau menyatakan rasa kesalnya terhadap orang-orang Melayu yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan saya pada hari ini untuk bercerita tentang tokoh bahasa tersohor, iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim ini merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjadi idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Namun selain perjuangan linguistik ini, beliau juga gigih memperjuangkan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanah air. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Jawatan yang pernah disandang oleh beliau adalah Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Timbalan Ketua Pengarah DBP, Pengasas dan Penasihat Persatuan Linguistik Malaysia, Pengasas Pertiwi dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Bagi Datuk Dr. Nik, seorang ibu kepada 4 orang anak, masa perlu dibahagi dengan baik dan kita perlu pastikan bahawa masa yang diluangkan dengan optimum. Kita perlu pandai melakukan yang terbaik bagi sesuatu keadaan. Misalnya memasak. Kita tidak perlu menjadi superwoman dan melakukan semua masakan. Kita perlu bijak masak makanan kesukaan anak-anak dan belajar memasak masakan tersebut dengan baik. Ini akan menggembirakan mereka dan mewujudkan suasana yang riang. Memang benar bahasa Inggeris itu bahasa dunia dan bertaraf antarabangsa. Tetapi keistimewaan bahasa Melayu tidak boleh digugat. Memartabatkanlah bahasa tanah air kita dengan berasa bangga untuk mengamalkan penggunaannya di mana-mana sahaja. Jika kita lihat bangsa Jepun, mereka tetap berbicara dengan bahasa Jepun walau dalam majlis formal. Sarana yang biasa diucapkan beliau. Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan pelajar yang dihormati sekalian, salam sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan bertajuk Faktor Kejayaan Tokoh Pramerdeka, iaitu Abdullah Munshi. Faktornya ialah beliau mengadakan hubungan dengan orang-orang barat, sama ada ketika beliau bekerja ataupun menjadi guru bahasa Melayu, telah memperluaskan pemikirannya selari dengan
modernisasi yang dibawa oleh orang-orang Barat. Selain itu, beliau pernah menjadi jurutulis kepada Sir Stamford Raffles dan pernah bekerja dengan Padri Thomson yang merupakan pengetua Anglo-Chinese College. Itulah antara faktor kejayaan Abdullah Munshi. Sekian daripada saya. Terima kasih.